Assalamualaikum kepada semua pelajar yang menonton. Okey, hari ini kita akan bincangkan soalan matematik tambahan yang berikut. Nisbahkan penyebut dan permudahkan. Soalan yang berikut. So kita ada suatu sebutan kat sini. 1 per dengan 3 set 2. Tambah dengan 4 set 3. So ini adalah topik, ini di bawah topik indeks, set dan juga logaritma. So ini melibatkan pengiraan set. So bagaimana kita nak nisbahkan penyebut? Soalan kat sini ada dua benda. So dia suruh nisbahkan penyebut dan juga dia suruh permudahkan. Jawapan kita tu lah. So bagaimana pengiraan untuk kita nisbahkan penyebut apabila melibatkan set ini. So caranya adalah, so kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis dulu sebutannya ini, iaitu 1 per dengan 3 set 2. So 1 per dengan 3 set 2 tambah dengan 4 set 3. So dia 1 per. So bagaimana pengiraan kita seterusnya adalah kita kena darabkan. Kita kena darabkan dengan suatu benda. Ataupun lebih tepat kita panggil, kita kena darabkan dengan konjugat dia. So bagaimana kita nak hasilkan konjugat dekat sini? Nama benda yang selepas operasi darab ni nama dia konjugat. So bagaimana kita nak wujudkan konjugat? Berdasarkan sebutan ini adalah kita tengok pada penyebut dia sahaja. Kita tengok pada penyebut dia sahaja. Sebab tu nama dia nisbahkan penyebut. So kita tengok nilai penyebut je. Nilai ke atas ni tak kisahlah. Apa sahaja nilai ke atas ni, ada nilai yang lain ke, nilai 1 ke apa sahaja, so tak kisah. Kita tengok yang penyebut dia sahaja. So kita ulang balik. Kita ulang balik sebutan penyebut itu. Iaitu 3 set 2. Cumanya beza dia kat mana? Saya tulis terlebih dahulu. 4 set 3. So beza konjugat ni adalah operasi dia. Jikalau soalan asal dia adalah tambah, pada asalnya tambah, maka konjugat dia akan jadi tolak. Dia berlawanan. Kalau pada asalnya tolak, maka konjugat dia akan jadi tambah. Dia simbol operasi yang asal dengan konjugat ni mesti saling berlawanan. So ke atas pula pun sama. Ke atas benda yang sama saja. So 3 set 2 tolak dengan 4 set 3. Benda yang sama. Kenapa atas dan bawah sama? Sebab apa? Sebab bagi pecahan, suatu pecahan yang nilai ke atas, nilai pengangka dan juga nilai penyebut dia sama. Tak kisahlah ada 2 sebutan ke 3 sebutan ke 1 sebutan ke. Asalkan nilai yang ke atas dan juga nilai yang ke bawah ni sama, nilai dia 1. Sebenarnya ini adalah 1. Kalau anda masukkan kalkulator semua ni, anda tekan sama dengan, memang akan dapat 1 je. So 1 darab dengan suatu nombor, so dia 1 juga. Bukan 1, suatu nombor ni jugalah. Nombor ini, sebutan ini darab dengan 1, so dia sama. Seolah-olah tak ada perubahan kepada sebutan ini. Seolah-olah sebelum kita kembangkan, dia seolah-olah tak ada perubahan. So untuk kita nisbahkan penyebut, kita kena hasilkan konjugat ni. Yang mana kita kena pecahnya ini, kita kena darabkan dengan konjugat dia. So bagaimana kita nak kembangkan dia? Bagaimana kita nak permudahkan dua sebutan ini? Nampak macam susah, betul tak? Nampak macam susah. Tapi anda bertenang kejap. Anda cuba fikir elok-elok. Ini pecahan. Yang ini pun pecahan. Yang mana operasi dia darab. Anda dah belajar benda ni lama dah. So kembali kepada asas pengiraan yang melibatkan pecahan. Kita nak darab dua pecahan. Anda dah belajar dah benda ni lama dah. Masa sekolah rendah lagi. Anda belajar bagaimana untuk kita darab dua pecahan. So kalau boleh ingat, sederhanakanlah. So untuk kita darab dua pecahan, untuk kita darab dua pecahan, kita tak perlu samakan penyebut.
Itu tambah dan tolak sahaja. Okay, untuk kita darab adalah kita yang atas darab dengan atas, yang bawah darab dengan bawah. Simple saja. Okay, untuk kita darab dua pecahan, ingat tak perlu samakan penyebut. Okay, tak perlu. Okay, apa yang kita buat adalah nilai yang ke atas, semua yang ke atas, darab dengan semua ke atas lah, kena darab. Okay, so yang kat bawah ni kena darab dengan yang bawah ini. Boleh? Okay, so jom kita sama-sama kira. Okay, so satu darab dengan semua ni. Okay, yang ni seolah-olah kita letak dalam kurungan lah. Okay, seolah-olah dia berada di dalam kurungan semua benda ni. Okay, so satu darab dengan semua ni. Okay, satu darab dengan semua ni, so maka yang ni lah. Boleh tak? Okay, semua darab dengan satu, so yang tu jugalah. Okay, so yang ke atas sama. Okay, ke atas tak ada apa-apa perubahan. Okay, so kita ada 3. Okay, set 2. Tolak dengan 4. Okay, set 3. Okay, so ini yang ke atas. Okay, yang kat bawah ni yang agak complicated sikit. Yang kat bawah ni agak panjang sikit. Bagaimana kita nak darab dua ni? Okay, bagaimana kita nak darab dua benda kat bawah ni lah. Okay, saya tulis bersebelahan dulu. Okay, contohnya kita ada 3. Okay, set 2 tambah dengan 4. Okay, set 3. Okay, dalam kurungan. Okay, 3 set 2 tolak dengan 4 set 3. Okay, so bagaimana kita nak darab dua sebutan ni? Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya anda boleh buat dan anda dah selalu buat pun. Okay, so bagaimana kita nak kembangkan dia? Kita kembangkan satu persatu lah. Yang depan, darab yang depan. Okay, dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Tapi saya tak naklah kembang satu persatu. Okay, saya tak nak kembangkan satu persatu. Sebab apa? Sebab dia ada cara ringkas dia. Okay, saya tak nak kembangkan satu persatu. Sebab apa? Sebab dia ada cara ringkas dia. Saya tunjukkan cara ringkas dia terus. Okay, so kalau anda nak buktikan cara ringkas yang saya buat ini betul ataupun salah, anda boleh cuba sendirilah. Okay, so ke atas itu kita ada 3 set 2 tolak dengan 4 set 3. Biasanya yang atas ni tak ada apa-apa perubahan lah kebiasaannya. Okay, so ke atas kita ada 3 set 2 ditolakkan dengan 4 set 3. Okay, so yang kat bawah pula bagaimana kita nak kembangkan. Okay, jikalau kita ada dua sebutan macam ni. Okay, so kalau anda perhatikan betul-betul. Okay, kalau anda perhatikan betul-betul, nilai yang pertama ni sama, betul tak? Okay, kedua-duanya 3 set 2. Dan juga nilai kat belakang ini pun sama. Kedua-duanya 4 set 3. Yang berbeza antara dua ini adalah hanya operasi dia sahaja, betul tak? Okey, hanya operasi saja. Dua benda ini hanya dibezakan oleh operasi. Satu tambah, satu tolak. Betul tak? Okey, jadi apabila anda jumpa, apabila anda jumpa suatu sebutan macam ni yang nilai di dalam kurungan dia sama, tapi dibezakan, yang berbezanya adalah operasi sahaja. Cara senangnya, cara senang nak kembangkan dua ini adalah yang kat depan darab dengan yang kat depan. Okay, yang kat depan ni darab kat depan, so nilai yang sama, so dia jadi kuasa 2 lah. Betul tak? Okay, so kalau ini, kalau cara tulis dia adalah 3. Okay, set 2 ni dia berada di dalam kurungan. Okay, dia kuasa 2. Betul tak? Okay, contoh kat sini X, kat sini X. Kalau kita kembangkan dia jadi X kuasa 2. Betul tak? So sama lah macam nombor ni pun. Biasanya anda jumpa benda ni dalam topik persamaan kuadratik, betul tak? Yang depan, darab yang depan, so jadi kuasa 2. Samalah kan? Okay, so jadi kuasa 2. Kemudian yang belakang, darab yang belakang terus. Tak perlu kembangkan satu persatu. Ini cara ringkas saya terangkan. Okay, yang depan darab dengan yang depan, yang belakang darab dengan belakang. Itu sahaja cara ringkas dia. Okay, so yang belakang ini positif, yang negatif, so maka dia akan jadi negatif lah. Okay, positif, negatif, maka dia akan jadi negatif. So yang belakang darab dengan yang belakang pun sama, dia jadi 4. Okay, set 3. Okay, berada dalam kurungan kuasa 2 juga. Ini cara ringkas dia. Okay, so kalau anda nak buktikan ini betul ataupun salah, anda boleh cuba dengan letakkan nilai yang lebih mudah. Contohnya X tambah Y darab dengan X tolak Y. So anda akan dapat benda ni juga. Boleh? Okay, so ini cara ringkas dia lah, saya terangkan. Okay, so kalau anda kira, yang atas, macam yang saya katakan, yang atas ni kebiasaannya kita tak usik apa-apa. Kebiasaannya. Okay, so yang atas ni kekalkan. Okay, so kita ada 3 set 2
Okey, yang atas kita ada 3/2 tolak dengan 4/3. Okey, so per. Okey, yang bawah ni nak kira macam mana? Nak bawah ni kira macam mana pula? Ada set lah, ada kuasa 2 lagi lah. Betul tak? So cara mudah dia, okey, masukkan saja ke semua nilai ini dalam kalkulator anda, tekan sama dengan, so dapatlah jawapan dia. Okey. So mudah saja, tak perlu pening-pening fikir macam mana nak kembangkan ni, ada kuasa 2 lagi, ada set lagi. Kan kemudian tolak lagi, ada nombor macam ni lagi. Okey, so tak perlu pening-pening nak fikir macam mana. Okey, anda masukkan sebiji semua ni dalam kalkulator. Okey, buka kurungan 3/2 tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan buka kurungan 4/3 tutup kurungan kuasa 2. Okey, tekan sama dengan, maka anda akan dapatlah jawapan dia. Okey, so kalau anda kira yang bawah ni, anda akan dapat jawapan dia adalah -30. Okey, so ini jawapan akhir dia. Okey, kalau kita tengok soalan dia ada dua benda, nisbahkan penyebut dan permudahkan dia. Okey, so kalau kita tengok nombor ini, nombor yang kita perlu permudahkan adalah nombor yang kat luar ni, jadi nombor 3, nombor 4 dan juga -30. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga nombor ini dah, orang kata dah dalam sebutan yang termudah. Okey, kita dah tak boleh nak permudahkan dah. Okey, 3, 4 dengan -30 ni dah tak boleh nak dipermudahkan. Maka inilah jawapan dia. Okey, maka inilah jawapan dia. Okey, inilah caranya, okey, untuk kita menisbahkan penyebut, okey, bagi soalan yang melibatkan set. Okey, so saya harap apa yang saya kongsikan pada anda semua hari ini anda faham, anda jelas. Okey, dan silakan berkongsi dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum.